kita akan pergi secara lebih teknikal dan kita akan ceritakanlah tentang kerja-kerja mengecat lah. Okey, so ni tak apa, CIDB. Okey, so apa itu cat? Okey, kita memang untuk apa-apa pun kita bagi faham secara asas apa itu cat dan apa yang buatkan cat tu berkualiti atau tak berkualiti. Okey, so cat ni, dia adalah larutan cecair. Okey, dia kalau kita tengok memang dia cecair yang ada pigmen. Apabila disapu pada permukaan akan membentuk lapisan kering yang mengeras. Okey, dia akan kering dan mengeras dan tak luksina dengan ciri-ciri dekorasi, ketahanan dan teknikal. Okey, so ini adalah definisi kepada cat lah. Okey. Okey, so kata kunci kat sini adalah larutan cecair yang mempunyai pigmen dan berbentuk satu lapisan yang kering dan mesti mengeras pada permukaan. Okey, jika tak ada pigmen, jika tak ada pigmen yang ada warna, dia tidak mengering dan dia tak bentuk lapisan yang keras, dia bukanlah cat. Okey, so tuan-tuan dan puan mesti tahulah apa perbezaan antara varnish dan cat. Okey. Siapa tahu varnish dan cat? Apa beza varnish dan cat? Okey, perbezaan varnish dan cat adalah yang pertama varnish adalah tak ada pigmen. Okey, dia tak ada warna dan dia elok sinar lah. Varnish ni biasa kita gunakan pada kayu kan. So memang kita sapu tu memang just untuk menaikkanlah warna kayu tu. Okey, kemudian cat. Okey, cat ni dia ada pigmen, dia tidak elok sinar dan dia dekoratif dan protektif lah. Okey. Kemudian kita ada coating. Okey, apa beza antara cat dengan coating ni? Coating ni adalah untuk melindungi permukaan di bawah dia lah. Macam contoh kereta. Okey, kereta kalau biasalah pergi wax, orang kata buat apa coating dan sebagainya. So itu adalah satu lapisan yang digunakan untuk melindungi permukaan bawah dia lah. Contoh nak melindungi cat ke. Okey, so itu adalah coating. Okey, contoh lagi adalah epoxy, dan polyurethane. Yang ni kita memanglah nak mencantikkan, tapi pada masa yang sama, terutamanya untuk kilang lah. Okey, epoxy dan polyurethane ni adalah chemical resistant. Okey, so dia memang resistant kepada chemical, so dia akan melindungi lah permukaan konkrit di bawah dia tu. Okey, tapi untuk ni memang dia adalah langkah-langkah dia yang sebenar. Bukannya kita boleh terus cat. Contoh permukaan konkrit tu kita terus cat. Memang tak adalah kekuatan dia tu. So dia ada sistem dia kena primer dulu. Ataupun kalau nak betul-betul tak nak air keluar daripada lantai tu, kita ada moisture barrier dan sebagainya. So untuk coating ni dia ada banyak proses dan ada banyak cara. Ada cara yang nak murah, ada cara yang nak mahal, ada cara yang tahan, ada cara yang tak tahan. Okey, so ada banyak cara. Okey. So apa tujuan kita mengecat? First adalah untuk dekorasi lah. Okey. Yang kedua adalah untuk ketahanan cuaca. Ni lebih lagi kepada kalau cat luaran lah. Okey, cat luaran kalau kita biarkan dengan tempoh yang lama, plaster tu dia dah jadi rapuh lah. Okey, kalau kita biarkan saja pada peringkat plaster, dia akan jadi rapuh. Kemudian adalah meningkatkan kualiti udara, ni lebih kepada dalam lah. Okey, cat dalaman kalau yang standard kita beli, dia ada banyak kandungan-kandungan VOC lah. Okey, kandungan VOC ni apa? Adalah bahan meruap yang berbahaya lah dalam cat. Okey. Kemudian adalah mengurangkan habuk dan debu. Okey, bila kita plaster dan kita simen, so banyaklah habuk dan debu. So bila kita cat, dia akan mengurangkanlah habuk dan debu itulah. Okey. So apa yang ada di dalam cat? Ni tuan-tuan dan puan-puan ni dah jadi macam pakar lah, kira penghilang cat boleh cerita pasal benda-benda ni kan. Okey. So apa yang ada dalam cat? Okey, kita ada binder, kita ada pigment, kita ada additive, kita ada extender dan kita ada solvent. Okey, so yang pertama, binder.
Okey, kenapa saya cerita dalam ni? Okey, kejap lagi tuan-tuan dan puan-puan akan faham kenapa saya cerita benda-benda ni dan kita boleh tahu kenapa cat tu berkualiti ataupun tak berkualiti. Okey, yang pertama adalah binder atau resin. Dia adalah kita boleh kata badan kepada cat lah. Okey, dia yang akan pegang semua benda yang yang ada dalam cat ni. Okey, contoh powder-powder ataupun bahan-bahan lain. So resin ni yang akan pegang bahan-bahan ni lah. Dan dia yang akan menentukan cat ni adalah cat luaran, dia adalah cat dalam ataupun dia adalah cat sila ataupun sebagainya. So binder ni yang akan menentukanlah apa sifat-sifat cat tu. Okey, dia ada dua fungsi. Pertama tentukan sifat cat, yang kedua adalah dia akan pegang benda-benda yang ada dalam cat. Okey, yang kedua adalah pigment. Okey, pigment ni adalah warna-warna yang kita nampak. Okay, yang membentuk warna-warna tu adalah pigment. Okay, yang ketiga adalah additif. Ini bahan-bahan yang kita nak ada dalam cat. Contohnya, kita tak nak dia berkulat, so kita tambah anti-fungus. Kita tak nak dia berbuih, kita tambah anti-foam. Dan kita tak nak dia mendap ke bawah, so kita tambah anti-settling. So bahan-bahan ni kita bubuh di dalam cat lah. Okay, kemudian extender. Okay, extender ni adalah untuk meningkatkan solid content lah. Okay, solid content ni adalah apa yang nak cakap, nak menambahkan kepekatan lah, senang cerita. Okay, nak menambahkan kepekatan dan berat cat tu lah. Okay, sebab cat ni dia bermula, kalau kita cakap cat air kan, air ni air lah kan. So untuk menambahkan kepekatan cat, okay, kita memang tambah kapur lah. Okay, so memang kebiasaan dalam cat ni kita standard ni kita pakai calcium carbonate ataupun kapur lah. Cumanya banyak tak banyak kapur yang kita bubuh dalam cat tu. Okay, seterusnya adalah solvent, iaitu dia yang menentukan cat ni berasaskan air ataupun berasaskan minyak. Kalau biasa kita orang dengar ni cat air, ni cat minyak. Apa yang buatkan dia ni cat air ataupun dia cat minyak adalah benda asas ni lah. Okay, so kalau dia cat air memang dia bermula dengan air. Okay, kalau dia adalah cat minyak, dia bermula dengan minyak lah. Okay, so minyak ni pun ada banyak kan. So ada macam-macam jenis minyak. So itu adalah bahan-bahan di dalam cat. Okay, so ni tak apa, just penerangan lebih lanjut. Okay, okay. Asyik saya je bercakap kan. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, okay, boleh tengok gambar ni. Okay, apa yang membezakan antara cat yang low quality dan high quality? Tulis di ruang komen. Okay, saya nak tengok tuan-tuan dan puan-puan, tulis apa yang membezakan low quality dan cat yang berkualiti. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kalau tahu ni, tuan-tuan dan puan-puan dah top 1% lah daripada orang yang tak pernah tahu. Okay, high quality binder tinggi. Okay, Tuan Rainer, binder dan filler. Apa yang binder dan filler tu tuan? Okay, persen binder. Okay, water kurang. Okay, saya kata water kurang. Okay, mana yang water kurang tu? High quality ke low quality? Okay, pigment. Okay, quality Okay. Alright. Ada lagi nak cuba? Ada lagi nak cuba? Apa yang membezakan? Okay, kalau pergi kedai, tuan-tuan dan puan-puan rasa boleh tahulah ni high quality, apa yang ada dalam ni. Apa yang ada dalam ni. Okay, air banyak, low quality. Okay. Okay So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas penyertaan dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kita boleh tengok memang yang apa yang membezakan, macam saya cakap tadi. Okay, binder. Okay, apa fungsi binder? Binder ni adalah yang pegang bahan-bahan dalam cat ni. Okay, kemudian apa lagi? Filler. Okay, filler banyaknya. Kan, untuk low quality ni banyaknya filler. Dan banyak juga air. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kedai hardware, ni secara random lah ataupun secara general, apa yang membezakan cat and quality atau top quality, kalau nak cubalah. Okay, kita pergi kedai hardware, kita suruh dia ambil cat yang kurang quality dengan yang berkualiti. Kita boleh rasakan perbezaan antara berat dia lah. Okay, filler ni memang berat lah. Okay, so
kita tahu kalau kita beli yang macam Maxilite ataupun yang macam Binapim, Mexicolight, kita dapat rasa perbezaan dia memang berat lah. Okay. So kalsium karbonat adalah berat lah. Okay. Kemudian binder. Okay, filler ni saya cakap dia adalah bahan tambahan untuk memekatkan cat. Okay. Macam nak tahu bancuhan ratio, memang kita memang tak tahulah. Just satu, untuk kita tahu cat tu tak berkualiti atau tak berkualiti, satu harga lah. Okay, ataupun kalau kita nak tahu lagi, memang kalau kita bukan duk kilang kan, kalau kita bukan duk kilang, kita tahu yang berat ni dengan yang kurang berat ni, biasa yang berat ni dia lagi kurang kualiti lah, sebab dia punya filler dia tu banyak. Okay. Dan satu lagi kita cakap binder ni adalah pemegang kepada cat. Kita tengok pada low quality, binder dia 8% je, dan dia nak pegang semua benda, terutamanya filler tu 48%, dan ada air lagi. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, beli cat murah yang low quality, tuan-tuan dan puan-puan tambah air lagi. Apa jadi kepada cat yang low quality tu? Kalau pendapat saya ataupun pemerhatian saya, dia dah jadi, kalau utara cakap, dia cerai lah. Dia jadi apa, hilanglah dia punya sifat cat tu. Dah lah binder kurang, yang pegang tu kurang. Dan akhir sekali dia akan jadi, kalau kita pegang, berkapur. Okay, sebab memang dah pegangan tu dah tak ada. Okay, so untuk kilang, kami memang dah buat ratio tu sesuai lah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh cat. Cuma kalau rasa macam susah sangat nak gelek roller tu, barulah tambah air sikit. Okay. Macam contoh, kalau nampak saya pegang tong cat 1 liter ni, okay, kecil ni, memang kalau boleh satu penutup botol air je, ataupun 2 penutup botol air, just masukkan, bagi dia cair, just untuk mudahkan roller boleh jalan je. Itu pun kalau rasa macam pekat sangat lah. Okay. So itulah sebab-sebabnya kita pengeluar cat ni, kita sangat tekankanlah janganlah bubuh air. Okay. Sebab kita memang dah buat ratio yang elok, dan kalau bila kita tambah air, dia akan mengganggu ratio-ratio dalam ni. Okay. Dan dia hilanglah sifat-sifat cat tu. Okay. Pagi-pagi dah belajar macam ni kan, teknikal macam ni. So tahniah tuan-tuan dan puan, memang tak ramailah tahu benda ni, dan kalau pergi ke customer, kita boleh ceritalah. Okey, macam ni. Okey, so saya dah cerita apa yang ada dalam cat. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada sistem lah. Okey, sistem ngecat. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan kena take note. Okey, sebab apa kita akan gunakan? Okey, kita akan gunakan sistem ni dalam latihan kerja-kerja mengira kita nanti. Okey, kebiasaannya untuk cat, okey, kita pakai sistem 1+2 lah. Okey, sistem 1+2, iaitu primer 1 lapis dan 2 lapisan cat. Okey, tuan Pemin, urus alias. Okey, kalau cat tu pekat sangat, macam mana nak buat? Okey, kalau cat tu pekat sangat, boleh tambah air. Memang saya cakap bukanlah tak boleh tambah air sangat. Macam mana cakap? Boleh tambah air tu, tapi just untuk mudahkan nak gelek roller tu. Okay, biasanya kita pakai roller kan. Okay, kalau kita macam celup, and then kita dah nipiskan kat tray tu, and then kita cat, kita rasa macam susah sangat nak gelek roller tu. So tambahlah air sikit. Tapi kalau kita rasa macam okey dah, tak perlu pun tambah air. Okay, itulah kita punya saranan kita lah. Okay. Okay, kita terus dengan sistem yang kita ada ni. Okay, dia 1+2, sealer plus 2 lapisan cat. Okay, primer atau sealer atau undercoat. Okay, ni pun saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya kalau pergi kedai hardware, dia ada tiga istilah ni. Apa yang tuan-tuan faham ataupun tahu apa beza antara sealer, primer dan undercoat? Apa beza dia?
Tulis dalam komen. Okey, tulis. Apa yang membezakan antara sila, primer dan undercoat? Apa beza dia? Come on, tuan-tuan. Rasanya macam mana? Sila tu apa? Okey, primer lapik untuk cat sebenar. Okey. Sila untuk tutup gap. Okey. Ni tuan-tuan kalau nak pergi kedai hardware, kadang-kadang hardware dia just ambil je apa yang tuan-tuan minta. Tapi bila salah penggunaan dia, salah lah kita punya kaedah mengecat tu dan cat tak tahan lama lah. Okey, sila tutup gap. Penggunaan atas muka kayu, besi dan konkrit. Okey, undercoat lapisan atas. Okey, primer untuk finishing kot. Okey. Okey. So, terima kasih di atas participation tuan-tuan dan puan. Okey, kita tengok Okey. Sila ni adalah untuk permukaan konkrit. Okey, biasanya untuk permukaan konkrit yang baru ataupun yang lama, okey, kita nak mengecat semula, kita pakai sila. Okey, sila. Sebab apa? Sila ni dia ada ciri-ciri adhesion lah. Adhesion ni maksudnya daya lekatan. Kalau tuan-tuan dan puan pernah kaji ataupun rasa dah cat, bila sapu sila kita pegang tu dia melekit sikit. Okey, dan dia ada sedikit sebanyaklah waterproofing. Dia bukanlah waterproofing sepenuhnya, tapi dia waterproofing sikit sebab dia getah dia tu memang dia tacky sikit. Okey, dia melekit dan dia ada sedikit waterproofing lah. Okey. So ini dalam istilah cat dalam istilah kilang cat ataupun biasa kalau keluar BQ dan sebagainya, kita memang sarankan ikut terma-terma ni lah supaya hardware tak keliru. Kalau pergi kedai hardware nak beli tak keliru, ataupun kalau pergi ke kilang cat boleh cerita. Okey, tapi kalau pergi kedai hardware supaya tak keliru, tuan-tuan minta sila. Okey, macam tuan ada cakap tadi, sila ni untuk tutup gap. Yang tu filler sebenarnya. Dia bukan sila. Tapi biasa memang orang keliru dengan benda tu. So, untuk kerja mengecat konkrit, pastikan gunakan sila pasti gunakan sila. Okey, yang kedua adalah primer ni biasa untuk besi lah, untuk besi dan lantai. Okey, untuk epoxy dan ni biasa kita pakai dia, kita panggil dia sebagai primer lah. Okey, primer ni dia lapisan first, biasanya dalam warna merah, red oxide, ataupun ada kilang-kilang yang boleh buat warna-warna custom lah untuk lapisan yang pertama ni. Okey. Kemudian undercoat. Undercoat ni biasa istilah yang istilah yang biasalah digunakan untuk lapisan pertama ataupun sila ni biasa kita panggil dia sebagai undercoat. Tapi untuk istilah kilang, undercoat ni adalah untuk kayu lah. Untuk kayu. So undercoat kalau kita pergi kedai hardware cakap kita nak beli undercoat, kadang-kadang hardware akan berikan cat yang yang kurang kualiti tu. Contoh macam Matex, macam kami Mexico Light, yang kalau kita cakap yang cat kapur lah. Yang kita istilahkan sebagai cat kapur. So bila kita pegang tu dia berkapur, kita pegang tu berkapur. So bila apa jadi tuan-tuan dan puan? Kalau kita cat kapur atas permukaan yang pertama dan kita nak cat dua lapisan di atas dia, apa jadi? Permukaan yang dah yang tak melekat pada permukaan ni, dia macam dah berkapur, cat atas kapur. Apa jadi? Dia jadi tak melekat lah dan jadilah perkara-perkara macam terkopek dan sebagainya. So benda-benda tu tuan-tuan perlu fahamlah istilah-istilah ni. Faham istilah-istilah apa tu sila, apa tu primer, apa itu undercoat. Tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dan puan faham dan lepas ni boleh pergi ke kedai hardware ataupun pergi ke kilang, kita gunakan istilah yang betul. Kita biasakan yang betul. Semua ni adalah lapisan asas sebelum lapisan yang pertama. Kenapa perlu primer atau sila atau undercoat?
So ni pun penting juga. Okey, pertama adalah untuk pegangan. Okey, macam saya sebut tadi, kalau kita guna cat kapur untuk pegang cat, apa jadi? Dia tak melekat lah. Okey, dan cat, kalau kita cat terus atas permukaan tembok, cat ni tak ada ciri-ciri, dia bolehlah melekat. Cumanya daya lekatan dia tu tak kuat semana kalau dia lekat atas permukaan sila. Okey. So, lapisan pertama ni akan jadi pemegang lah kepada lapisan sila. So, sila ni pun ada banyak kualiti dia. Okey, lagi tinggi kualiti sila tu, lagi kuat lah pegangan dia. Okey. Neutralize porosity ni adalah untuk kalau kita plaster ada lubang-lubang kecil-kecil. Okey, lubang kecil bukan lubang besar. Bukan macam lubang paku ke, bukan. Okey, untuk lubang-lubang yang kecil-kecil, dia sila ni akan tutup lah. Okey, buatkan permukaan tu jadi lebih rata dan lagi senang untuk kita nak cat. Okey, yang ketiga. Okey, ni terutamanya lah untuk rumah baru. Okey, yang apa yang tengah buat rumah banglo ataupun tengah renovate rumah. So, wajib ni wajib gunakan external sealer. Sebab apa? External sealer ni dia ada ciri-ciri alkaline resisting. Okey, kalau kita pergi kedai hardware memang dia akan tulis alkaline resisting sealer. Sebab dalam dinding ni, okey, lepas kita plaster ni dia beralkali. Okey, dia beralkali dan wajiblah kita halang alkali tu daripada dia menyerang cat. Okey, alkali ni dia akan bila dia kena cat dia akan serang cat tu lah. Tapi bila sealer ni dia akan neutralizekan balik. Okey, dia akan neutralizekan alkali tu. Okey. So itu adalah sebab perlu primer atau undercoat. So, okey, 3 kerosakan yang biasa berlaku kepada cat. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak tentang cat ni? Apa yang biasa rosak, biasa nampak? Tuan-tuan dan puan tulis dalam komen apa yang buatkan cat tu rosak. Apa? Boleh cerita sikit tak kat saya? Biasa nampak lah. Kulat. Okey, Tuan Amran nampak kulat. Kulat menggelupas, rapuh. Okey, Cik Lufli kata menggelupas. Cuaca, okey. Cat lapuk tu macam mana tu? Okey, cuaca menggelupas. Okey. Okey. Lagi nak cuba kelembapan. Okey, nampak kelembapan. Kemudian cat tu pudar. Okey. Okey. So, biasanya okey, tuan-tuan dan puan dah jawab ada pudarnya warna, tahniah. Kemudian ada yang cakap menggelupas. Memang biasa berlaku menggelupas ni. Kemudian yang ketiga adalah serangan fungus ataupun keluar putih-putih tu. Okey, fungus ni adalah lumut. Dan yang kedua adalah yang keluar putih-putih tu kan. Biasa kan nampak? Okey. Apa yang membuatkan perkara-perkara itu berlaku? Dan pengilang, okey, sebagai pengilang kita akan berikan jaminan kepada 3 benda ni lah. Okey. Untuk siapa yang nak minta waranti, so biasanya pengilang akan berikan waranti untuk ketiga-tiga benda ni. Okey. So, kita pergi kepada sebab apa benda-benda ni berlaku. So, penyediaan permukaan. Okey. Kami sangat tekankanlah. Okey, mana-manalah ataupun mana company cat pun mana-mana company cat pun memang kita sangat tekankan penyediaan permukaan. Okey, permukaan untuk anda nak cat ni lah. Okey, sebab apa? Okey, 90% kerosakan yang berlaku pada cat adalah disebabkan penyediaan permukaan yang tak betul. Okey. So, apa yang membuatkan permukaan tu elok untuk dicat? Okey, yang pertama adalah bersih. Okey, bersih ni macam mana? Bersih ni bersihlah daripada habuk, minyak, daripada apa benda-benda yang menghalang cat daripada terkena permukaan yang sebenar. Okey, so itulah senang dia cakap. Contoh berpasir atau berhabuk, kita tak nak cat atas pasir atau habuk tu. Okey, kita nak cat atas permukaan dinding tu. Okey. So benda tu kita sangat tekankanlah, pastikan permukaan tu kita dah water jet, kita dah scrap benda-benda yang akan tertanggal. Okey, so pastikan benda-benda tu lah. Okey. Kemudian permukaan tidak cacat, okey, tak ada rekahan,
rekahan ni pun benda yang sangat perlu dijagalah. Okey, rekahan ni biasa air akan masuk dan dia akan serang cat daripada dalam. Dan banyaklah berlaku apa berkulat, keluar putih-putih tu biasanya berlaku ada banyak air lah dalam dinding tu. Jadi lagi saya tunjuk case study kita. Okey. Okey, dry. Ni pun benda yang sangat penting lah. Okey, cat tu permukaan cat tu bukan kita nak cat tu, bukan cat tu sendiri, tapi permukaan kita nak cat tu. Dry tu dia ada dua. Dry to touch, kita pegang tu dah kering dah, tapi bawah tu belum kering lagi. Okey, kita kena pastikan bawah tu pun kering lah. Okey, sebab apa? Kelembapan ni memang akan merosakkan cat. Okey, air ni memang adalah musuh lah kepada cat. Okey, so bila berlakunya banyak air ni, dia akan berlakulah macam-macam. Okey, so macam mana kita nak tahu kering? Okey, so ni adalah kaedah yang biasa digunakan lah oleh pengeluar cat. Okey, kita gunakan protimeter. Okey, macam alat yang tuan-tuan dan puan nampak ni. Okay, alat kuning ni di belah kanan tuan-tuan dan puan, ini adalah protimeter. Okay, protimeter. Kalau nak cari boleh je dapatkan di Shopee. Ada je sahabat-sahabat kita yang dapatkan di Shopee. Okay, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk baca bacaan ni. Okay, 16%. Okay, 16% ni adalah bacaan dalam dia. Dia akan jadi hijau, oranye ataupun merah. Okay, bacaan dia hijau, oranye ataupun merah. So kita kena pastikan bacaan dalam dinding tu adalah hijau lah. Iaitu kandungan air dalam dinding adalah 16% dan ke bawah. Okay. Sebab apa? Memang dia apa? Memang banyak lah. Okay. Memang banyak kerosakan kalau kita tengok memang disebabkan oleh bacaan yang tinggi lah. Okay. So ni kaedah dia. Okay. Kita cucuk pada permukaan dinding dan kita akan nampak warna dia hijau, oranye ataupun merah. Jadi kita tengok macam dah borderline dah sebenarnya ke oranye. Tapi acceptable. Okay. So kaedah dia kita pergi pada satu permukaan dinding tu, kita cucuk banyak point. Cucuk banyak point. Point ni ke, point satu point tu cucuklah dalam 3. Atas satu, bawah satu, tepi satu. Kalau boleh banyak lagi point, lagi bagus. Okay. So ni adalah benda yang diperlukan lah. Okay. Ni pun salah satu lah kalau macam tak ada sangat bajet untuk nak beli protimeter ni. Ni pun salah satu lah. Okay. Kita buat plastik sheet test. Okay. So satu kaki kita buat, satu kaki kali satu kaki. Kita tape kan, kita kedapkan dia. Okay, plastik ni dan kita biarkan semalaman. Okay, kita tengok sebab air ni pun dia akan keluar kan. So kita akan nampak kalau ada wap dia masih belum kering lah, dan kita buat juga di banyak tempat lah macam kita buat dengan protimeter tadi. Okay, kalau masih ada wap, kita bagi tahulah kepada site officer, cakap permukaan belum kering dan tak boleh nak cat lagi. Tapi kalau dia suruh cat juga, dia cakaplah kita tak boleh keluarkan waranti. Okey, kita tengok kepada case study yang berlaku. Contoh okey, ini berlaku di satu kawasan. Okey, masalah dia. Kalau tuan-tuan boleh nampak, warna cat dah pudar Dia pudar sebab apa? Keluar putih-putih tu. Okey, warna cat pudar terutama pada bahagian atas pondok pengawal. Ni kawasan atas pondok pengawal tu warna dah cat pudar dan dah putih-putih. Okey, kita pergi kepada bacaan protimeter. Okey, poin 1 19%. Berapa tadi dia cakap sebelum yang lepas 16%. Okey. Tapi sekarang dah 19%. Okey. So tuan daripada Nias Rizki dah tahu 16. Sekarang ni 19. 25%. Poin 2. So kita check banyak poin. Kita tengok memang ada air dalam dinding tu lah. Okey, kita tengok pula pada permukaan pada tembok lah, tembok. Okey. Okey, pada tembok. Banyak yang berlaku. Okey, ada rekahan dan warna pun dah cat pudar.
So apa jadi? Kita pergi kepada bacaan voltimeter. Okey. Point atas dia 40%. Tinggi betul. Ini daripada 16, dia punya standard 40% air dia. Okey, kemudian point bawah dia 24%. So memang banyak sangat air dalam dinding tu. So macam mana kalau rosak dan lembab tu, macam mana kita nak baik pulih? Okay, first memang kita kena tahu punca lah. Okay, kita kena tahu punca. Kalau tahu macam rekahan ni, kita kena tutup lah rekahan ni dan kita sapu waterproofing lah. Macam contoh kita ada tadi bina multiproof, acrylic waterproofing. Okay, untuk acrylic waterproofing, kita sapu je atas dinding ni dan kita sapu cat atas tu. Kita tak tunjuk secara praktikal, tapi macam itulah kaedah dia. Kita buat waterproofing lah di kawasan tu. Okay, kaedah dia kita kena buat waterproofing. Kita selesaikan dulu macam rekahan ni, okay, kemudian kita buat waterproofing atas permukaan tu. So insya-Allah lah akan tak berlaku lagi lah. Okay, seterusnya jadi lagi macam ni, berlumut dan sebagainya. So kita tengok bacaan voltimeter dia 28% dan 30%. So memang banyak sangat air dah masuk dalam dinding. Okay, ni pun berlaku benda yang biasa sangat kita nampak, putih-putih ni. Okay, putih-putih kat dinding ataupun kat rumah kita nampak. Okay, so benda-benda ni. So bila berlaku benda-benda macam ni, okay, lapisan cat berdebu disebabkan kelembapan yang tinggi. Tengok bacaan voltimeter berapa? 50%. Masya-Allah tinggi. Okay. So apa yang boleh dibuat, buat baiki crack dan buat waterproofing lah di bahagian atas atau bahagian tepi dia lah. Sapu cat akrilik yang waterproofing tu, kemudian kita sapu cat atas dia. Okay. Alright. So ni cadangan lah, cadangan yang kita boleh bagi. Rekahan-rekahan kecil hendaklah ditutup bagi pastikan air tak masuk, bagi mengelakkan berlakunya tindak balas. Okey, kemudian kawasan yang bereflorescence. Okey, eflorescence ni yang keluar putih-putih itulah. Okey, yang keluar putih-putih tu hendaklah diberus hingga bersih, okey, hingga hilang. Sekiranya tak hilang, kita gunakan asid asetik. Okey, asid asetik ni adalah kita kata boleh lebih kurang macam cuka lah. Okey, cuka untuk mengelakkan berlaku lagi. Kemudian kawasan yang berlumut, okey, kita kena pakai fungicidal wash. Dia memang cat anti, dia macam dia bukan cat, dia cecair anti kulat. Okey, untuk mengelakkan lumut lah. So bila kita sapu atas atas kulat, okey, dia akan jadi hitam lah. So kulat tu akan mati dan basuh balik lah pakai water jet. Okey. Kemudian mengecat lapisan bina multiproof 5000. Yang ni adalah cat waterproofing tadi lah saya cakap, cat acrylic waterproofing atas permukaan bumbung utama dan pondok pengawal bagi mengelakkan air meresap dan menjadikan konkrit terlalu lembab. Okey. So ini adalah antara penyelesaian yang kita bagilah kepada pemilik bangunan tu. Okey. So kita pergi pula kepada warranty. Okay, ni macam selingan. Okay, warranty. So untuk warranty biasanya kalau kita minta ada dua lah. Okay, kita ada product warranty oleh pihak pengilang. Okay, pengilang akan keluarkan warranty. Dan yang kedua performance warranty. Yang ni dikeluarkan oleh pihak kontraktor. Okay. So permukaan yang perlu dicat. Okey. So tadi saya dah banyak bercakap. Kita pergi pula pada sesi dua hala. Okey, dinding luar dan dalam. Okey, sila dalam, sila luar, cat dalam, cat luar. Okey, lepas saya terangkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan rasa mana yang mana turutan yang betul? Okey, kita buat 1 2 3 4 kan. Okey. Susun ikut turutan yang betul. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? 1 2 3 4. Apakah turutan yang betul? Okey, luar, dalam. Lagi? Oh, luar dalam. Okey, Tuan Hanif jawab luar dalam je. Okey, sila dalam, sila luar. Okey. 2 4 1 3. 2 4 1 3. Okey.
Okey. Sila luar. Okey, banyak jawab sila luar dulu. Okey. Sila luar dalam, cat luar dalam. Okey. 2143. Okey. Okey. Alright. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Okey. So, ada yang cakap sila luar dulu, cakap sila dalam dulu. Okey. So, biasanya kita akan suruh buat sila luar dululah. Okey, turutan dia sila luar, sila dalam, cat luar, cat dalam. Sebab apa kita tekankan sila luar dulu? Ni lebih-lebih lagi kepada rumah yang baru nak cat lah. Okay, sebab apa sila luar? Saya cakap tadi dia ada ciri-ciri waterproofing. Okay, so bila kita buat kerja sila luar dulu, kita dah menghalang air daripada masuk ke dalam dinding. Okay, kita dah menghalang air daripada masuk ke dalam dinding dan bolehlah kita nak sila dalam. Kan? So kalau kita sila dalam dulu, belah luar belum dilindungi. Okay? Dan bila air masuk, dia akan tendanglah cat daripada luar masuk ke dalam. Kan? So dah tak jadilah waterproofing kat situ. Okay? Dan kita kena baiki balik semula. Okay? So itu adalah turutan dia lah. Okay, so method statement ni adalah benda yang perlu disediakan. Okay? List of checklist. Kaedah penggunaan dia dan substrate operation ni adalah cara kita sediakan permukaan. Okey. Okey, kenapa penting untuk rujukan klien dan konsultan, okey. Kemudian standard industri dan juga kepada kontraktor lah untuk rujuk sebenarnya benda-benda itulah, kaedah kerja dan sebagainya. So memang kalau kontraktor mintalah kaedah kerja kepada kilang, sebab apa? Kaedah kerja ni yang adalah apa yang cakap best practice, okey, best practice untuk kerja mengecat lah ataupun kerja waterproofing dan sebagainya, sama je. Okey, kita nak tahu best practice. Tapi kadang-kadang ada masalah yang kita rasa macam luar biasa. Macam luar biasa tak ada dalam method statement tu, just call dan tanya kepada pihak kilang macam mana kita nak buat. Okey. Okey, technical site inspection. Yang ni adalah kepada yang nakkan warranty, okey, sebelum, semasa dan selepas. Inspection form perlu diisi, perlu beri pada pelanggan lah. Okey. So ni untuk kontraktor, faktor yang mempengaruhi harga. Okey, apa faktor yang mempengaruhi harga? Contoh warna lah, okey, warna yang dipilih. Kalau pelanggan nak warna yang cantik-cantik dan sebagainya, adalah warna dia, ada warna yang standard, ada warna yang premium dan ada warna yang special. Okay, satu lagi saya lupa nak bagi tahu tentang tadi warranty pudarnya warna. Okay, tentang pudarnya warna ni, dia ada beberapa warna ataupun kategori warna yang dia biasanya kalau pengeluar cat dia keluarkan warranty 5 tahun. Tapi ada setengah warna yang 3 tahun pun dia dah akan pudar. Dan memang pengeluar pun akan bagi dalam 3 tahun juga. Okey, warna tu warna-warna apa? Warna yang terang. Contohnya warna purple terang ataupun biru polis tu, ataupun merah bomba, ataupun kuning-kuning terang macam tu. So memang itu adalah warna-warna yang kita panggil dia warna yang cepat luntur lah. Okay, warna dia warna-warna cepat luntur sebab memang sifat dia macam tu. Kalau kita belajar lebih lanjut, dia macam betul color wave ataupun wavelength dia lah. Dengan UV tu dia buatkan dia cepat lagi pudar. Okay. So itu sedikit tambahan lah, okay, tentang warna ni. Kemudian lokasi mesin yang digunakan, adakah pakai skylift ataupun pakai spray dan sebagainya. So macam-macam yang diperlukan lah. Public liability insurance kalau dibuat di kawasan awam, okay, storage area, water, power, timing dan design. Okay, so siapa nak belajar tentang macam mana kita nak kira berapa banyak cat nak guna? Okay, okay, siapa nak belajar? Komen satu di ruangan komen. Komen. Komen satu dalam komen. Okey. Sediakan pen, kertas
dan juga kalkulator lah kalau ada. Okey. Kaedah ni kalau tuan-tuan dan puan boleh gunakan, okey. Biasanya kalau ada kontraktor yang mahir dia tengok je kan. Tapi kadang-kadang agak-agak ni pun tak dia kadang tepat, kadang tak tepat lah. Tapi kalau kita ikut cara kira ni, dia lebih tepat lah. Dan satu, dia boleh menjimatkan kos dan boleh gunakan cat yang dengan seoptimum mungkin lah. Sebab kadang-kadang cat ni pula, dia kalau batch yang berbeza, ada potensi untuk dia berbeza sikit warna dia. Walaupun tak banyak, tapi dia ada beza sikit warna dia. So eloknya kita order terus sekaligus dan warna dia insya-Allah akan samalah. Okey? Okey. So semua dah ready Okey. So kita pergi kepada formula dulu. Okey, panjang darat lebar. Ni apa? Formula apa? Ini adalah formula luas. Okey, ingat tuan-tuan dan puan, ingat panjang darat lebar. Dan contoh cat ni panjang darat tinggi lah ataupun lebar darat tinggi. So tak ada masalah apa-apa, tapi yang penting tuan-tuan dan puan ingat cara nak kira luas. Okey. So, kita pergi dulu kepada soalan yang pertama. Okey, kita ada dinding. Panjang dia 20, lebar dia 120. Ada 4 dinding. Kemudian ada tingkap dan pintu, tolak 120 meter square. Berapakah jumlah luas dinding tersebut? Go. Okey, jawab. Tulis dalam komen jawapan tu. So kita tengok mana yang betul, mana yang salah. Tapi tak ada yang salah, tuan-tuan belajarlah daripada ni. Okey? So macam mana? Tulis dalam komen, lepas kira apa jawapan dia. Okey, ramai dah jawab Okey, ada yang cakap 9480, ada yang dapat 2280, ada yang dapat 440, ada yang dapat 9480. 9120. 9420. Okey, ni tolak dinding dan tingkap Tolak terus. Tolak terus dinding dan tingkap. 440 meter square. Okey, bayangkan ada 4 permukaan dinding. Banyak jawapan ni. Kita tengok. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat. Okey. Okey. Soalan A. Okey, jom. Kita tengok Okey, so panjang dia 20 meter square. Okey, lebar dia 120 meter square. Okey, kita darablah 2 tu. Okey, 20 kali 120 meter square. Tu satu dinding. Kemudian kita kali dengan 4. So ada 4 dinding kan. Okey, ada 4 dinding 9600 meter square. Okey, 9600 meter square kita tolak dengan 120 meter square. So jumlah keluasan adalah 9480 meter square. Okey, tuan-tuan dan puan, ada yang dapat, tahniah kepada yang dapat. Yang tak dapat, tak ada masalah, meter square. Meter square. Okey, sebab area kan, area meter square lah. Okey. So ya ke saya tulis ni ada kesilapan sikit tadi, saya silap tulis ni. Patutnya panjang 20 meter square. 20 meter je. Lebar 120 meter. Okey. Ada kesilapan sikit. Tapi faham kan cara kira dia, panjang darat lebar ataupun panjang darat tinggi
kali je dengan 4 dapat 9600, tolak 120. Okey? So itu dia punya cara kira dia. Tapi belum habis lagi. Okay, ni baru dapat kira luas. Okey. So bila dah dapat kira luas, okey, kita tengok pula kadar penggunaan cat. Okey, 1 liter 10 meter square untuk satu lapisan untuk interior sealer. Okey, untuk penyudah exterior atau interior 1 liter 10 meter square tapi kena 2 lapisan. Okey. So macam mana kita nak kira? Okay, ni minta tulis 1 liter boleh pergi 10 meter square. Tapi in real life kadang-kadang dia kadang-kadang kurang sikit. Tapi ini just untuk pembelajaran. Okay, 10 meter square. Macam mana kita nak kira? Kirakan okay, daripada dah tulis 10 meter square satu lapisan sealer dan 10 meter square kena ada 2 lapisan penyudah. Okey. So, dengan keluasan 9480 meter square tadi, berapa banyak liter? Berapa liter diperlukan untuk gunakan sealer dan berapa diperlukan untuk finishing? Okey, jawab di ruang komen. Okey, nak slide sebelum ni Okey. Okey, siapa yang dah dapat boleh kira. Silap lagi. Okey. Okey, ni ni. Okey, 1 liter boleh pergi 10 meter square untuk satu lapis. Ni untuk sealer. Tapi untuk cat penyudah atau exterior, interior 10 meter square tapi kena darab 2 lapis. Okey. So minta kira berapa. Ada yang dapat jawapan tulis di ruangan komen. Sembilan 948 dengan 1896. Okey. Okey. Nur Syazwan 168 860. Okey, Arif Hafiz 948. Okey. Natasha. Okey, 948 896. Exterior sealer bukan exterior je, sealer tu kena ada. Okey, berapa sealer dan cat 96. Okey, 948. Okey. Saya bagi masa seminit lagi untuk jawab. Okey. Dia simple je, tak adalah susah pun kan. Sepuluh 12 kita tamat. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Ada lagi ni ramai belum jawab ni. Come on jawab. Saya kita berkongsi ni untuk semua ni lah, untuk yang lain boleh faham lah. Okey. Kita buat ni, kalau kita buat insya-Allah lagi faham. Okey. Yang tulis ni kalau minta faham lah dia punya cara kira dia tahu. Okey. Okey. Okey, kita teruskan Okey, so cara kira dia adalah kita bahagi je dengan 10 meter square. Okey. 9480 kita bahagi 10 meter square, kita akan dapat 948 liter. Okey. Untuk cat finishing senang je, kita darab je 2. Okey. So itu adalah kira dia lah. Okey, berapa banyak liter yang diperlukan. Okey, berapa banyak liter. Untuk sealer 948 liter, untuk finishing atau exterior ada 1896 liter. Okey. Tak habis lagi. Berapa banyak pula pil yang diperlukan?
Okay, macam tadi kita akan bahas 948 liter atau 896 liter. Okay. So, size pail lah biasa kita ada untuk projek 18 liter So, size pail adalah 18 liter. Berapa banyak pail yang diperlukan untuk mengecat ni lah. So, kita gunakan Ultrashield. Oh, okay. So, berapa? Tak kira Okay, so tongcat tu 18 liter. Okay, so dengan 948 liter ni, dengan 86 liter ni, berapa tongcat 18 liter yang diperlukan? 53 tong. Okay. Cik Faizul, 53 tong apa tu? 53 dengan 106. Okay. Okay, 53 tong sealer, 106 tong finishing. tiga sealer, 53 sealer exterior, 106 tong finish. Okay. 52 tong. Okay. Lima puluh tiga, 105. Okay. Okay. So, ramai dah jawab. Okay, ramai dah jawab. Okay. So, ada yang dah 53, 106, ada yang 52 tong, ada yang 53, 105. Okay. So, biasanya, okay, biasanya kita kalau kira biasa kalau kita kira kita akan dapat tadi kan macam contoh okey kita pergi jawapan dia 940 bahagi 10 meter square okey bahagi 18 kita akan dapat 52 point something kan. So biasanya kita akan lebihkan teruskanlah jadi kalau 52 point walaupun 52.3 kita teruskan dia jadi 53 pail. Okey kemudian cat finishing. Yang contohnya cat finishing kita akan dapat 52.3 yang contohnya so kita terus je kita dah dapat 105.3 kita terus upkan dia jadi 106. Okay so dia lebihkan sikit supaya tak berlaku bila ada macam lebih-lebih tu kita boleh gunalah. Okay nak tanya kalau cat tak perlu ke masukkan wastage 10%? Boleh je nak masukkan. Cuma yang ni just untuk kita kirakan lah. Kalau kita gunakan cat dengan betul boleh masukkan wastage 10%. Okay. Ni just untuk kita kira-kira yang betul lah. Dan 10 meter ni pun dia adalah untuk bergantung kepada permukaan. Kalau permukaan yang licin boleh pergi 10. Kalau permukaan yang kasar-kasar, contoh macam luar, dia kadang kalau kita plaster dia kasar sikit kan. So kadang-kadang dia boleh pergi 7 ke 8 je. So kita boleh apa yang saya nak sampaikan adalah kita tahu cara kira. Okay, kita boleh kira berapa luas, kita boleh kira berapa banyak cat yang kita berapa banyak liter nak pakai, berapa banyak tong cat kita boleh pakai. So itu adalah apa yang nak disampaikan lah. Sebab kadang-kadang cat ni kadang-kadang kita beli kadang terkurang. Okay, sebab ada pengalaman yang
memang biasalah kita gunakan 10 ni, tapi permukaan dinding ni memang kasar. So memang tak cukup 10 ni. So memang apa-apa pun kita kena pasti kita kena tengok pada permukaan dinding jugalah. Okey. So itu saja cara kira dia lah. Dan kalau kita masukkan wastage, boleh masukkan wastage 10%. Tu pun kalau kita boleh gambarkan macam mana cakap 10% tu pun bolehlah 5 ke 10% lah kita masukkan sebagai wastage cat. Okey. Okey. Boleh tunjukkan sampel inspection form. Okey, saya tak ada pula dengan saya. Nanti boleh minta dengan admin ke sampel tu? Okey, inspection form tu. Okey, minta kepada admin, nanti insyaAllah nanti dia akan usahakan untuk carilah inspection form tu. Okey, so slide ni ada dalam Telegram. Siapa yang masuk Telegram boleh masuk Telegram. Semua slide-slide yang kita ada dalam Telegram lah. Mungkin ada yang tak updated, tapi yang ni insyaAllah saya akan masukkan lah, yang ni sajalah untuk yang belum update. Okey, yang kira-kira ni saya baru buat lah. Okey. So rasanya dari pihak saya dah selesai. Okey. Okey, untuk saya dah selesai saya punya bahagian untuk mengecat. Okey, ada soalan ke berkenaan dengan cat? Kalau nak tanya, boleh bertanya. Okey. Macam mana tadi, dan kalau ada beberapa soalan lah tentang cat, ada ke? Tak ada Okey, tak apa. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih tuan-tuan dan puan di atas perhatian tuan-tuan dan puan dan participation tuan-tuan dan puan lah. Okey, saya harap ilmu yang kami kongsikan ni boleh tuan-tuan dan puan gunakan, dan boleh apa-apa boleh just tanyalah kepada pihak kami dalam grup tu. Grup tu kita akan memang kita takkan aktif dalam grup tu, tapi just boleh tanyalah dalam apa daripada admin dan sebagainya, kita boleh tolong jawab lah. Okay, recommended brand dekat pasaran. Recommended brand, kalau kami recommend Binapin lah, sebab kami memang setaraf dengan jenama lain, dan semua cat lebih kurang je sama. Okay, cumanya boleh tengoklah dari segi servis ataupun mudah kita nak akses dan sebagainya. So banyak-banyak faktor lah untuk tuan-tuan perempuan boleh hubungi. So kami memang dari pihak Binapin, so kami akan recommend Binapin sajalah. Okey, untuk cat dan waterproofing. InsyaAllah kalau nak tahu lebih lanjut, kita akan sediakan link dan sebagainya lah untuk tuan-tuan dapatkan. Okey, harga pun boleh dapatkan. Okey, di Teluk Intan tak ada, memang tak ada. Kita ada paling dekat pun di Ipoh, Fitra Farm. Kalau dia ada dalam ni, wakil dia ada dalam ni rasanya. Okey, kalau cat Binapin pun nanti kita akan bagi pada akhir rancangan nanti dalam grup. Okey, cat apa untuk stain kuning leaking? Okey, stain kuning ni biasa air jugalah. Biasanya kita memang akan suruh kalau untuk apa kita akan kita akan suruh selesaikan dulu masalah leaking tu. Okey, yang kedua adalah kalau permukaan tu macam board ataupun ceiling kan, ceiling kita pakai cat minyak lah. Okey, boleh juga pakai cat minyak untuk kita halang air terus daripada keluar lah. Okey, so tu adalah salah satu cara. Okey, tapi yang lagi penting adalah selesaikan masalah kebocoran tu lah. Okey, harga untuk cat satu bilik berapa anggaran kos kena tengok keluasan juga. Semua so semua tu bergantung kepada keluasan lah. Okey, so ada bilik yang besar, ada bilik yang kecil. So kalau boleh, kalau dapat keluasan tu, tuan boleh gunakan kepakaran tuan tadi. Okey, dah buat kira-kira tadi, boleh terus kira lah. Okey, so sekian saja daripada saya. Mungkin ada yang nak rehat kot. Okey, kita rehatlah sekejap, 8 minit. 10.30 kita akan harga market job untuk cat dan upah. Okey, saya sebenarnya lah, okey, saya sebenarnya
Macam ni dia cat ni dia bergantung juga pada tempat, lokasi dan juga kontraktor tu lah. Mungkin lagi dalam grup saya boleh bagi anggaran dia. Okey. Daripada kawan-kawan saya boleh tanyalah, saya boleh tolong tanyakan lah. Okey. Sebab kami ni supplier dan bukannya tukang cat lah. Okay, so semuanya bergantung kepada tukang. So saya nak tanya market rate pun saya tak tahu mana satu yang betul. So bergantung jugalah. Okay, rasanya